Ria 897. Sekarang tiba masanya untuk anda ikuti kisah pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Selamat pagi para pendengar Ria 897, khususnya kepada para pendengar Misteri Jam 12. Kiriman berikut ini yang ingin Casey ketengahkan adalah kiriman daripada seorang pendengar bernama Haryanto. Dan kata Haryanto dalam kiriman yang ingin saya bentangkan dalam lakonan kisah pendek Misteri Jam 12, katanya dalam kiriman ini, perkara ini berlaku agak lama dahulu. Waktu itu, beliau inginkan kesenangan hidup, tapi dengan cara yang mudah. Dan untuk pengetahuan para pendengar Misteri Jam 12, dalam kiriman Haryanto kepada saya, beliau juga mengatakan beliau ni adalah seorang anak tunggal. Jadi dengan siapa lagi yang harus beliau dapatkan bantuan keuangan sekiranya beliau perlu pertolongan keuangan? Ibunya telah pun meninggal beberapa tahun yang lalu dan ayahnya berpisah dengan ibunya sejak usianya 4 tahun lagi. Sejak itu tidak pernah dengar di mana ayahnya tinggal dan dengan siapa yang dia duduk. Tapi Haryanto kata inilah satu-satunya cara untuk saya mendapat sedikit kemewahan dalam hidup. Begini kisahnya. Assalamualaikum Casey dan juga pendengar Ria 897. Nama saya Haryanto. Pengalaman yang ingin saya ketengahkan ini benar-benar berlaku dalam hidup saya. Terpulanglah pada Casey dan juga peminat rancangan Misteri Jam 12 untuk mempercayainya ataupun tidak. Saya dahulu pada ketika itu hidup bukanlah susah sangat, tapi inginkan kemewahan hidup dalam sekelip mata. Saya bukan tidak bekerja, saya mempunyai pekerjaan tetap, tetapi gaji bulanan yang saya bawa pulang semestinya tidak cukup untuk saya bercuti, untuk saya menikmati kemewahan hidup dalam sekelip mata. Jadi apa saya buat? Saya pun telah terjebak dalam perjudian, iaitu tikam nombor ekor. Pada hari-hari tertentu, saya akan beratur untuk membeli nombor 4D untuk mendapatkan kekayaan yang instan. Casey ada kalanya memang tak pernah kena. Ada kalanya bila kena tu dapatlah juga beberapa ribu. Dan saya gunakan duit tu untuk bercuti. Saya gunakan duit tersebut untuk membeli barang-barang yang saya inginkan, seperti gadget-gadget handphone dan sebagainya. Sampaikan pada suatu hari ada seorang kenalan menghampiri saya. Yanto, macam kau pun beli nombor apa? Okeylah, sikit-sikit aja. Tengoklah, kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Dah berapa lama kau buat kerja ni? Baru jugalah. Kenapa? Aku kerja gaji tak cukup lah. Bayar tu bayar ni, berapa sen dia tinggal untuk aku. Aku ni kan, kau tahulah. Alamak Yanto, kau jangan takutlah Yanto. Kita menang ni semua. Duit yang kita dapat, aku dapat ni duit. Aku bukan buat makan. Kalau makan, darah daging haram bro. Ini duit, kau tengok. Aku beli handphone baru. Aku beli gadget baru. Aku bayar saman. Aku bayar bil api air. Jadi tak akan masuk dalam darah daging lah. Haram-haram tu semua Aku rasa bila kau makan tau. Kau jangan khawatir bro. Bro, aku nak tanya kau. Paling besar kau pernah menang berapa? Kau terus terang cakap dengan aku. Aku dalam 1,000, 2,000. Setakat 1,000, 2,000 je. Bro, bila nak kaya bro? Kau tengok ni aku, rantai emas, cincin emas. Bro, kau tengok aku bawa kereta apa? Kalau kau nak senang, kau ikut cakap aku. Aku ada lubang baik punya. Ni ada seorang pakcik ni aku kenal. Dia boleh kasih kita tempat baik. Kita goncang nombor bro. Macam katanya Yanto, pada hari itu, setelah dia berjumpa dengan rakan lamanya Zul, mereka bertukar nombor. Saya mendapatkan nombor beliau dan dia mendapatkan nombor saya. Dalam pada itu, Zul mengingatkan saya, sekiranya saya sudah bersedia untuk berjumpa dengan Tok Ali, seorang pakcik yang boleh membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kata Zul, kemenangan yang paling tinggi dia pernah dapat, iaitu sebanyak $30,000. Dari situlah saya terpanggil sebenarnya
untuk berjumpa dengan Tok Ali, mendapatkan bantuan goncang nombor supaya nombor kami terkena. Pada suatu hari, saya buat keputusan untuk telefon Zul rakan saya supaya dia boleh bawa saya berjumpa dengan Tok Ali, mendapatkan apa yang saya inginkan, iaitu kemenangan besar bagi nombor ekor. Hello, Zul. Bro, yang tu kau call aku apa? Apa cerita? Tak adalah. Tempoh hari kan kau cakap dengan aku, kalau nak menang besar, kau boleh tunjukkan. Kau tahu caranya tak? Bro, mestilah. Sudah semestinya aku tahu. You're looking for the right man, bro. Bro, jangan takut. Kalau kau menang besar, aku tak minta banyak. Aku cuma nak kau kasihkan aku 20% saja daripada kemenangan kau. Macam mana? Okey? Aku tak kisahlah berapa kau nak. Janji aku nak tengok mujarab tak? Bro, mujarab, bro. Okey. Aku cakap dengan kau sini. Senang, aku akan call Tok Ali. Mungkin minggu depan aku buat temu janji, kita pergi rumah dia. Macam? Setelah berbual dengan Zul, perasaan rasa lega pun ada, rasa semangat nak menang banyak pun ada. Tapi saya tertanya-tanya, Casey. Saya tertanya-tanya sebenarnya apakah cara yang ingin disarankan oleh Zul dengan Tok Ali supaya dapat kena nombor ekor. Saya terpinga-pinga, Casey. Semalaman tak boleh tidur, terfikirkan tentang perbuatan saya ini. Saya sebenarnya tahu perbuatan saya ini salah, tapi saya tak tahu cara bagaimana lagi untuk mendapatkan lebih banyak wang supaya saya dapat hidup dengan kemewahan. Kalau harapkan gaji, saya memang takkan ke mana. Lebih kurang seminggu saya perlu tunggu. Minggu hadapan barulah dapat berjumpa dengan Tok Ali bersama dengan Zul dan mendengar nasihat arahan dia bagaimana untuk dapat nombor yang baik supaya saya boleh menang besar. Tapi seminggu itulah saya telah pun mimpi sesuatu dalam tidur saya. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12, katanya harian tu, mimpi saya itu membuat saya fikir 2-3 kali untuk saya teruskan niat saya ataupun tidak. Harian tu, tolong mak, harian tu, tolong mak, sempit sangat-sangat, sempit sangat-sangat. Mak, kenapa mak? Mak, apa yang berlaku mak? Mak. Saya termimpi beberapa kali, beberapa malam sebelum saya berjumpa dengan Tok Ali dan Zul. Saya termimpi seolah-olah mak saya menjelma dalam tidur saya dan memberitahu tolonglah dia yang dia dalam keadaan sempit. Saya tidak pasti apakah mimpi itu berkaitan dengan perbuatan yang bakal saya lakukan ataupun yang pernah saya lakukan. Tapi bila mak saya katakan dalam tidur itu, saya ingat lagi. Katanya tolong mak, mak sempit. Saya rasa mungkin agaknya saya ini memang tidak solat dan langsung tidak pernah doakan mak saya yang telah pun meninggal dunia agak lebih kurang beberapa tahun yang lalu. Saya terbangun dan kemudian saya teringat balik tentang pertemuan saya Zul dan Tok Ali untuk mendapatkan nombor ekor. Pendengar Ria 897, akhirnya bila tiba waktunya, saya sampai di depan pintu rumah Tok Ali bersama dengan rakan saya Zul. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Lebih kurang seminggu saya perlu tunggu. Minggu hadapan barulah dapat berjumpa dengan Tok Ali bersama dengan Zul dan mendengar nasihat arahan dia bagaimana untuk dapat nombor yang baik supaya saya boleh menang besar. Tapi seminggu itulah saya telah pun mimpi sesuatu dalam tidur saya. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12, katanya harian tu, mimpi saya itu membuat saya fikir 2-3 kali untuk saya teruskan niat saya ataupun tidak. Harian tu, tolong mak, harian tu, tolong mak, sempit sangat-sangat,
sangat lama. Mak, 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 kenapa Mak? Mak, apa yang berlaku Mak? Mak. Saya termimpi beberapa kali, beberapa malam sebelum saya berjumpa dengan Tok Ali dan Zul. Saya termimpi seolah-olah mak saya menjelma dalam tidur saya dan memberitahu tolonglah dia yang dia dalam keadaan sempit. Saya tidak pasti apakah mimpi itu berkaitan dengan perbuatan yang bakal saya lakukan ataupun yang pernah saya lakukan. Tapi bila mak saya katakan dalam tidur itu, saya ingat lagi. Katanya, tolong mak, mak sempit. Saya rasa mungkin agaknya saya ini memang tidak solat dan langsung tidak pernah doakan mak saya yang telah pun meninggal dunia agak lebih kurang beberapa tahun yang lalu. Saya terbangun dan kemudian saya teringat balik tentang pertemuan saya Zul dan Tok Ali untuk mendapatkan nombor Eko. Pendengar Ria 897, akhirnya bila tiba waktunya, saya sampai di depan pintu rumah Tok Ali bersama dengan rakan saya Zul. Tok, ini saya ada bawa kawan saya, Tok. Nama dia Herianto. Tok boleh panggil dia Yanto. Yanto, inilah Tok Ali aku cakap dengan kau tu. Bagus orang dia. Hebat Datuk ni. Apa khabar, Tok? Saya dengar cerita pasal Tok daripada Zul. Betul ke Tok boleh bantu kami? Ginilah, aku boleh tolong. Tapi aku nak tanya kau, boleh tak kau ikut pantang larang aku? Sebabnya, kalau kau tak ikut pantang larang, aku tak boleh tolong kau. Kau kena setuju dengan apa yang aku nak minta dari kau. Kalau kau setuju, barulah aku boleh tunjuk, aku boleh ajar. Tapi aku tak boleh beri. Engkau sendiri kena bagi tempat tu. Engkau sendiri kena minta. Tapi ingat, jangan takut. Engkau akan dapat apa engkau nak. Cuma engkau perlu setuju aja dengan pantang larang yang aku nak kasih pada engkau. Macam mana? Saya berfikir sejenak setelah saya mendengar kata-kata dari Tok Ali. Kemudian saya terfikir, apakah mungkin pantang larang yang harus saya patuhi? Adakah ia akan memudaratkan saya? Adakah pantang larang yang akan dibentangkan sesuatu yang memberatkan saya ataupun tidak? Sebenarnya Casey, saya takut nak bertanya. Saya takut pantang larang itu tidak boleh saya lakukan dan sia-sia sahaja saya datang dan mungkin akan membuat Tok Ali dan juga rakan saya Zul menjadi marah. Tok, kalau saya boleh tanya, pantang larangnya apa tu Beginilah. Kalau engkau bersetuju, aku boleh kasih engkau kemenangan. Satu, kau kena buat apa aku suruh. Ya? Pantangnya senang. Selama 4 tahun berturut-turut, engkau tidak boleh ada teman wanita. Tok, kalau saya ada teman wanita, apa akan jadi, Tok? Kalau engkau langgar pantang aku, dalam masa 4 tahun setelah engkau setuju pada malam ini, hidup kau akan porak-peranda. Dan seumur hidup, engkau tidak akan dapat jodoh. Itu pun kalau engkau langgar pantang aku. Tapi kalau engkau boleh, mengapa tidak? Engkau boleh menang besar. Engkau boleh jadi kaya sekelip mata. Macam mana kau nak buat? Berat, Datuk. Bro, berat apa bro? Kau datang sini nak jadi kaya, nak hidup senang. Bukanlah kau datang sini nak cari jodoh. 4 tahun tak lama lah bro. 4 tahun pejam celik dengan duit kau ada pergi holiday. Kau balik dah habis dah pantang kau. Dah terus boleh kahwin apa? Pendengar Ria 897, DJ KC peminat rancangan Misteri Jam 12. Katanya Haryanto dalam kiriman email kepada saya bertanya lagi kepada Tok Ali, ingin khusus-khusus apakah yang dimaksudkan dengan perhubungan teman wanita. Dan saya diberitahu perhubungan yang dimaksudkan itu adalah perhubungan perasaan antara saya dan seorang wanita
yang mempunyai sifat cinta, kasih dan sayang. Kalau setakat kawan ataupun kawan kerja, memang tidak akan ada apa-apa berlaku. Tapi kalau sudah timbul perasaan kasih, cinta dan sayang, maka saya telah melanggar pantang larang dan naas saya dibuatnya. Hidup saya akan porak-poranda dan saya tidak akan dapat jodoh seumur hidup. Itulah yang saya khawatirkan sangat-sangat. Sebabnya saya takut yang saya tidak boleh menepati pantang larang yang ditetapkan oleh Tok Ali. Bukannya apa, Kisi. Walaupun sekarang saya membujang, saya belum ada teman wanita, tapi saya takut satu hari nanti bila jodoh saya sampai, ini akan menjadi masalah kepada diri saya. Setelah saya mendengar hasutan kata-kata daripada rakan saya Zul, 4 tahun bukan lama. Saya pun dah hidup solo untuk beberapa tahun. Tidak pernah ada pasangan dan tidak pernah terfikir apa yang susah sangat saya nak ikut pantang larang ni. Jadi akhirnya saya setuju dengan pantang larang yang ditetapkan oleh Tok Ali. Kemudian Tok Ali mengarahkan saya, hanya saya seorang diri saja perlu ke tempat ini. Dan tempat yang dimaksudkan adalah tanah perkuburan, di mana di sana harus saya bawa perkakas-perkakas untuk goncang nombor. Pendengar Misteri Jam 12, berikut ini adalah satu perkara yang ingin saya ketengahkan yang dilakukan oleh Haryanto. Tidak sama sekali harus kita percaya dan ikut dengan apa yang bakal saya jelaskan. Tapi tidak semua akan saya dedahkan kepada anda. Walau apapun, ingatlah, rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Sekali lagi, peringatan kepada anda, jangan ikut apa yang dilakukan oleh Haryanto. Berbalik kepada kisah Haryanto, katanya, saya telah pun disuruh untuk membawa lilin, untuk membawa kentang, untuk membawa air garam, seekor anak ayam yang hidup. Juga ada beberapa perkara yang lain yang terpaksa saya rahsiakan dari anda. Ini atas sebab-sebab keselamatan. Kemudian saya disuruh tulis nombor dari 0 sampai angka 9 di atas lidi-lidi sate. Pada lidi-lidi sate tersebut harus saya cucuk seekor lalat kepada semua 10 lidi sate yang saya bawa bersama dengan tulisan nombor 0 hingga 9 diletakkan di dalam satu bekas cawan. Kemudian di situlah saya harus goncang, dan goncang. Lidi tersebut akan jatuh ke atas tanah dan itulah nombor yang harus saya simpan. Tapi nombor itu tidak akan mengikut urutan sebenarnya. Saya kemudian harus terus memuja dan nombor itu akan terpacak dengan sendirinya di atas tanah kubur tersebut. Sebelum saya dibenarkan mengambil nombor itu, inilah yang akan berlaku. Jadi, katanya Haryanto, kenapa lilin, kenapa kentang? Begini, lilin itu akan dibakar. Kemudian lilin itu akan diletak di atas tanah. Dan selanjutnya kentang itu harus dipegang di atas api lilin yang sedang membakar. Dan Haryanto kena menyebut ayat berikut ini. Dampingilah aku serah jiwa ragaku. Berkali-kali sampai kentang yang dipegang di atas api yang menyala berbuih-buih. Barulah Haryanto akan mengangkat bekas yang ada lidi-lidi tadi, digoncang sampailah lidi sate itu jatuh ke atas tanah. Kemudian Haryanto sebenarnya harus melakukan beberapa perkara di mana saya tak boleh sebutkan kepada anda. Setelah itu barulah ada tanda-tanda di mana Haryanto akan lihat keempat-empat lidi sate akan terpacak di atas tanah kubur orang yang telah pun lama meninggal dunia. Haryanto tidak dibenarkan untuk mendongak ke atas, malah sepanjang perbuatan dia harus tunduk ke bawah, lebih baik lagi pejamkan mata. Jadi apakah tujuan membawa seekor anak ayam? Setelah Haryanto nampak lidi sate itu terpacak di atas tanah kubur, Haryanto perlu mengambil lidi sate. Tapi tak boleh ambil sembarangan. Di sinilah pertukaran antara anak ayam kepada lidi sate yang diperlukan. Ya Allah, sunyinya tempat ni. Ya Allah. Lilin aku bawa, kentang, garam, anak ayam.
Aku nak kena cari kubur ni mana pula di tempat dia. Hai, itu dia. Baiklah. Aku bakar lilin. Kentang dipegang di atas lilin. Kena sebut ni. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Ini kali terakhir aku buat ni. Aku takkan buat lagi. Dampingilah aku. Aku serah jiwa ragaku. 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 Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Berbalik kepada kisah Haryanto, katanya, saya telah pun disuruh untuk membawa lilin, untuk membawa kentang, untuk membawa air garam, seekor anak ayam yang hidup. Juga ada beberapa perkara yang lain yang terpaksa saya rahsiakan dari anda. Ini atas sebab-sebab keselamatan. Kemudian saya disuruh tulis nombor dari 0 sampai angka 9 di atas lidi-lidi sate. Pada lidi-lidi sate tersebut harus saya cucuk seekor lalat kepada semua 10 lidi sate yang saya bawa bersama dengan tulisan nombor 0 hingga 9 diletakkan di dalam satu bekas cawan. Kemudian di situlah saya harus goncang, lidi tersebut akan jatuh ke atas tanah dan itulah nombor yang harus saya simpan. Tapi nombor itu tidak akan mengikut urutan sebenarnya. Saya kemudian harus terus memuja dan nombor itu akan terpacak dengan sendirinya di atas tanah kubur tersebut. Sebelum saya dibenarkan mengambil nombor itu, inilah yang akan berlaku. Jadi, katanya Haryanto, kenapa lilin, kenapa kentang? Begini, lilin itu akan dibakar. Kemudian, lilin itu akan diletak di atas tanah. Dan selanjutnya, kentang itu harus dipegang di atas api lilin yang sedang membakar. Dan Haryanto kena menyebut ayat berikut ini. Dampingilah aku serah jiwa ragaku. Berkali-kali sampai kentang yang dipegang di atas api yang menyala berbuih-buih. Barulah Haryanto akan mengangkat bekas yang ada lidi-lidi tadi, digoncang sampailah lidi sate itu jatuh ke atas tanah. Kemudian Haryanto sebenarnya harus melakukan beberapa perkara di mana saya tak boleh sebutkan kepada anda. Setelah itu barulah ada tanda-tanda di mana Haryanto akan lihat keempat-empat lidi sate akan terpacak di atas tanah kubur orang yang telah pun lama meninggal dunia. Haryanto tidak dibenarkan untuk mendongak ke atas, malah sepanjang perbuatan dia harus tunduk ke bawah, lebih baik lagi pejamkan mata. Jadi apakah tujuan membawa seekor anak ayam? Setelah Haryanto nampak lidi sate itu terpacak di atas tanah kubur, Haryanto perlu mengambil lidi sate. Tapi tak boleh ambil sembarangan. Di sinilah pertukaran antara anak ayam kepada lidi sate yang diperlukan. Ya Allah, sunyinya tempat ni. Ya Allah. Lilin aku bawa, kentang, garam, anak ayam. Aku nak kena cari kubur ni mana pula di tempat dia. Itu dia. Baiklah.
Aku bakar lilin. Kentang dipegang di atas lilin. Kena sebut ni. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Ini kali terakhir aku buat ni. Aku takkan buat lagi. Dampingilah aku. Aku serah jiwa ragaku. 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 Kentang dah berbuih. Sekarang tiba masanya aku nak goncang nombor. Tolonglah, kasih aku nombor. Tolonglah, kasih aku nombor. Tolonglah. Tolonglah. Setelah beberapa percubaan, saya masih belum dapat nombor yang saya perlukan, di mana bila bekas yang mengandungi lidi-lidi sate dengan tulisan angka 0 sampai 9 yang dicucuk dengan lalat-lalat harus jatuh di atas tanah. Kemudian lidi tersebut bila dah 4 batang lidi jatuh di atas tanah, saya harus terus memuja dengan bacaan mentera yang lain, di mana tak boleh saya jelaskan kepada anda di sini. Barulah lidi tersebut dengan secara sendirinya, tidak pasti bagaimana ini boleh berlaku, akan terpacak di atas tanah perkuburan mengikut urutan nombor yang pasti bila saya beli nombor ini akan kena dengan kemenangan yang besar. Pendengar Misteri Jam 12, Haryanto mengatakan lagi, dia terus dan ulang dan ulang dan ulang sampailah setelah lebih kurang hampir-hampir 2 jam dia duduk dekat kawasan itu, barulah dapat satu petanda yang dia telah pun mendapat nombor tersebut. Tetapi sesuatu sebenarnya berlaku. Dalam kiriman Haryanto kepada saya, sesuatu perkara berlaku yang menghantui beliau. Inilah yang terjadi di tanah perkuburan, di mana dia mendapatkan nombor ekor untuk kesenangan hidup. Tolonglah, kuatkan semangat aku. Kuatkan semangat aku. Sekarang lidi dah ada terpacak di atas tanah kubur. Aku mesti dapatkan lidi-lidi itu. Kalau tidak, sia-sia saja kehadiran aku kat sini. Wahai makhluk yang kudampingi, dari kau ku minta izin, benarkan aku mengambil lidi-lidi tersebut dengan pertukaran seekor anak ayam ini sebagai santapan untuk dirimu. Tak, apa ni, macam mana ni? Wahai makhluk yang kudampingi, izinkan aku mengambil lidi-lidi tersebut dengan pengganti santapan untuk engkau seekor anak ayam hidup aku hadiahkan kepadamu. Macam mana aku nak ambil ni? Kalau engkau ada di sini, tolonglah bersuara. Izinkanlah aku mengambil lidi-lidi tersebut dan sebagai pengganti, aku akan berikan kau santapan anak ayam hidup ini. Alamak. Tak apalah. Aku letak anak ayam ni dekat tepi. Ini bahagian kau yang aku ambil. Apa tu? Ya Allah.
Tolonglah, jangan apa-apakan aku. Kalau kau izinkan aku mendampingi tubuh badan kau, hidup engkau akan jadi lebih mewah dari sekarang. Baiklah, kau janji kau akan buat hidup aku senang. Aku izinkan kau mendampingi aku. Casey, cuba anda bayangkan, waktu saat saya berada di tanah perkuburan, rupa-rupanya Tok Ali tidak beritahu kisah yang sepenuhnya. Bukan saja saya harus buat perjanjian dengan Tok Ali, malah saya harus buat perjanjian dengan makhluk di tanah perkuburan yang saya dampingi. Bayangkan, Casey, betapa berat hati saya, dan saya waktu itu dah kesal sangat-sangat perbuatan saya. Tapi saya tahu, kalau saya tarik balik, saya tinggalkan, naaslah diri saya pada malam itu. Jadi saya terpaksa, dalam keadaan ketakutan, saya menerima dia sebagai pendamping saya. Casey, nak tahu tak? Makhluk yang saya panggil, yang datang, yang mendampingi saya adalah hantu polong. Mengikut apa yang saya tahu, Casey, setelah saya berbual dengan beberapa orang, mereka mengatakan hantu polong ini jahat. Hantu polong tidak boleh hidup tanpa tuan. Dia akan sedaya upaya mencari tuan yang baru sekiranya tuan yang lama telah pun meninggal dunia. Jadi sekarang sayalah tuan yang baru. Dan antara perkara-perkara yang dijelaskan oleh seorang pakar tentang hantu polong ini, saya sampai naik takut. Saya harus berikan dia makan makanan-makanan yang tak boleh saya kongsi bersama anda, para pendengar Misteri Jam 12. Apa yang saya ceritakan benar-benar berlaku dan terpulanglah pada semua pendengar Ria 897 untuk percaya ataupun tidak. Memang daripada kiriman email susah nak masuk akal. Tapi Casey, sebenarnya makhluk-makhluk ini wujud, dan saya mangsa iblis dan syaitan atas sifat sikap tamak haluba yang inginkan kesenangan hidup dalam sekelip mata. Pendengar Ria 897, Haryanto menceritakan lagi, makhluk itu masih berada dalam tubuh badan, tapi duit yang saya menang sudah habis saya belanjakan. Dan sekarang ini saya ni bagai dimamah, dimakan hidup-hidup secara batin oleh makhluk itu. Sebelum kejadian ini, saya agak berisi. Tapi lama-kelamaan, badan saya makin susut, makin susut, makin susut. Ini disifatkan hantu polong makan tuan. Benda ini telah pun makan dalam saya, dan saya harus hidup bersama makhluk polong ini sampailah saya dapat dirawat. Tapi bukan begitu mudah. Kebanyakan tuan yang dapat lepaskan hantu polong hanya apabila tuan punya diri meninggal dunia. Saya kesal dengan perbuatan saya. Apa yang saya harapkan iaitu seketika menjadi sesuatu yang terus-menerus dalam hidup saya. Sehingga sekarang ini usia saya 40 tahun, Casey, dan sampai ke saat ini saya belum berumah tangga akibat saya buat perjanjian dengan syaitan. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Selamat berjumpa kembali pendengar Ria 897 dalam satu lagi kisah dalam lakonan kisah MJ12 yang ingin saya ketengahkan. Kiriman email berikut ini yang telah pun saya pilih adalah satu kiriman datang daripada seorang pendengar Ria 897 yang berasal dari Malaysia. Beliau adalah seorang pelajar dan kisah ini melibatkan beliau dan seorang lagi rakan pelajarnya. Dan inilah kisah yang dialami di salah sebuah kawasan di Shah Alam. Pengalaman yang diceritakan kepada saya datangnya daripada Hilmi, seorang pelajar universiti di Kuala Lumpur. Oleh kerana universiti beliau berada di ibu kota, beliau telah pun menyewa sebuah rumah
yang terletak di luar bandar, iaitu di kawasan Shah Alam. Pada mulanya, saya dengan sahabat saya, kata Helmi, bernama Zulkifli, mencari satu tempat penginapan supaya kami senang nak pergi ke sekolah bersama-sama. Macam-macam telah pun kami lakukan. Antaranya periksa surat khabar, memasuki internet dan bertanya dengan mereka yang ada. Saya dan rakan kampung saya, Zulkifli, semakin hari semakin buntu. Rumah sewa masih belum dapat kami cari. Dan permulaan sekolah kami, iaitu tahun pertama, semester yang pertama di universiti akan mula tidak lama lagi. Hari-hari kami buka surat khabar, hari-hari masuk internet dan cari rumah yang kena dengan bajet kami. Maklumlah kisah, kami ni orang kampung, mak bapak pun tak kaya. Jadi kalau nak ulang alik dari rumah saya, iaitu di Johor, nak pergi ke Kuala Lumpur untuk bersekolah, memakan masa yang lama. Jadi kami sewalah sebuah rumah di Shah Alam. Dari Shah Alam ke universiti kami yang terletak di ibu kota, kalau menunggang motosikal pun tidaklah begitu jauh. Jadi itulah harapan kami, semoga dapat sebuah rumah sewa yang dimampui dan kami dapat ke sekolah. Dan sampailah pada suatu hari, sedang saya dengan rakan dalam keadaan kebuntuan memeriksa surat khabar, terjumpa satu iklan menawarkan rumah teres yang disewakan hanya dengan harga $700. Zul, macam mana? Dapat rumah tak? Aku penat lah tengok surat khabar ni, hari-hari tengok surat khabar. Tapi rumah tak dapat-dapat. Hai, sekolah nak buka ni, semester pertama nak mula, rumah belum dapat-dapat. Entahlah, aku ni pun naik buntu kepala aku. Hari-hari tengok surat khabar, hari-hari tengok internet, rumah tak jumpa-jumpa. Hai. Kau tengok ni, ini macam rumah sewa dekat Shah Alam Section 12, rumah teres. Harga murah ni, RM700 sebulan. Baik kau telefon sekarang. Hello, ini nak sewakan rumah ke? Ya. Ini siapa ni? Saya Zul. Saya dengan kawan saya nak sewa rumah. Berapa lama awak nak duduk? Beginilah, saya Zulkifli dengan kawan saya Helmi. Kami pelajar tahun pertama. Kami baru nak mula semester pertama. Jadi tengah cari rumah. Harga agak tinggi. Abang tawarkan harga RM700 sebulan ni pun boleh juga kami mampu. Jadi kami tak duduk lama. Habis saja pengajian kami, kami akan pindah lah. Baik, beginilah. Kalau kau betul nak sewa rumah ni, engkau bawa barang-barang yang kau nak pindah ni. Aku jumpa kau depan rumah tu. Jumpa kau dekat Shah Alam Section 12, depan rumah. Alamat tu ada dalam surat khabar kan? Ada bang. Aku jumpa kau minggu depan boleh? Hari Isnin. Boleh bang. Alhamdulillah. Helmi, kita dapat rumah Helmi. Hari Isnin kita akan pindah. Pendengar Ria 897, Helmi dan juga Zulkifli, rakan kampung yang telah pun mendapat rumah sewa dengan harga RM700 sebulan, berasa begitu gembira dan bahagia sangat-sangat. Akhirnya mereka tak perlu lagi cari tempat lain, rumah yang lain. Harga sewa yang ditawarkan RM700 memang cukup rendah untuk sebuah rumah 2 tingkat, rumah teres di Shah Alam Section 12, iaitu dekat sangat dengan universiti mereka di ibu kota. Mereka telah pun berjumpa dengan pemilik rumah tersebut dan rumah itu bila mereka sampai di hadapannya terperanjat melihat keadaan rumah tu tidak begitu elok, agak kotor sedikit. Luarannya macam rumah dah terbengkalai agak lama. Tapi apakan daya Casey, kami memang perlukan tempat penginapan. Sebabnya sekolah tahun pertama, semester pertama akan bermula tidak lama lagi. Lat beberapa minit, datang seorang lelaki memandu kereta Proton menghampiri depan rumah tersebut. Lelaki yang telah pun mengiklankan rumah itu tidak keluar dari kenderaannya, malah menghampiri kami, turunkan cermin tingkap kereta bahagian depan, kemudian berbual dari situ. Ini kunci rumah. Kau simpan ni. Mana 700? Nanti bulan-bulan engkau transfer duit dekat akaun Maybank aku. Ini akaun Maybank. Aku tak perlu datang lagi. Terima kasih abang ya. Terima kasih. Setelah itu, lelaki terus naikkan cermin tingkap dan memandu pergi. Saya dengan Zulkifli
Rasa berat hati nak masuk rumah tu, sebabnya keadaan memang menakutkan. Sekali pandang keadaan rumah yang saya dan rakan Zulkifli sewa seperti rumah usang yang terbengkalai. Keadaan luaran rumah itu teruk sangat-sangat. Takut, tapi apakan daya, sayalah yang melakukan langkah pertama menghampiri pintu besi rumah tersebut. Saya membuka mangga tersebut dan membuka pintu besi, dan pintu itu bila dibuka membunyikan satu bunyian yang agak kuat seperti bunyi besi karat. Kami masuk ke dalam sambil saya dan juga rakan Zulkifli memberi salam. Masuk dan menghampiri pintu depan rumah teres tersebut. Ya Allah Casey, entah macam manalah Casey, perasaan ni macam tak sedap bila tengok rumah tu. Bila saya membuka pintu kayu rumah tersebut, iaitu pintu hadapan rumah, saya dengan rakan Zulkifli terperanjat. Di bahagian luar rumah, luarannya agak kotor, tapi dalam rumah tersebut agak bersih. Lain daripada luaran. Tersenyum saya dan Zulkifli melihat keadaan dalam rumah tersebut. Tidaklah begitu cantik, tapi tersusun. Ada perabot, kerusi, ada juga TV, dan ada juga almari-almari yang lain yang tidaklah begitu banyak menghiasi ruang tamu rumah yang kami sewa, iaitu di Shah Alam, Seksyen 12. Aku tengok rumah ni teruk sangat dekat luar. Seram pula, macam rumah terbengkalai. Engkau ni cakap macam tu pula. Janganlah, ini kan rumah kita nak tinggal. Jangan cakap sembarang. Tak adalah, tapi kau tengok, dalam rumah ni cantik juga, bersih lah. Dekat luar tu, Masya Allah. Dah lah, angkat beg, masuk dalam, jom. Bila berada di dalam, kami pun terus naik ke atas, naik ke tingkat 2 di mana tempatnya bilik-bilik kami. Saya memilih satu bilik dan Zulkifli, katanya Helmi kawan saya, memilih satu lagi bilik. Ada satu lagi bilik tidur yang kosong. Di atas tu ada 3 bilik tidur. Bilik yang kosong tu kami tidak buka dan tidak sentuh pun. Entah tak tahu kenapa pada hari itu kami tidak berbuat demikian. Casey dan pendengar Ria 897. Katanya Helmi dalam kiriman ini, anda bayangkan, bila malam tiba, saya dengan rakan saya, iaitu Zulkifli, berada di ruang tamu, iaitu di bahagian bawah rumah itu, sedang duduk menonton TV sambil makan mi segera. Tiba-tiba dari bawah, kami dengar sesuatu di atas, iaitu di tingkat 2 rumah yang kami sewa. Ya Allah, bunyi apa tu? Zul, kau dengar tak? Bunyi macam ada benda dekat atas. Lah, bunyi macam orang ketuk-ketuk. Itulah, aku takutlah. Bunyi apa tu Siapa pula yang ketuk-ketuk dekat atas? Kita 2 orang je apa dalam rumah ni? Alah, kau ni takut sangat lah. Agaknya jiran sebelah tak? Zul, mana boleh jiran sebelah? Bunyi itu betul-betul datang dari atas tingkat 2 ni. Kau pergi periksa lah. Apa pula aku? Engkau lah. Temankan akulah, sama-sama kita pergi Pendengar Ria 897, saat itu saya dan juga rakan saya Zul berdiri dan berjalan perlahan-lahan menghampiri tangga untuk naik ke atas. Bila berada di bawah tangga, di hujung tangga, saya dengan Zulkifli fikir 2-3 kali. Saya tolak dia tolak saya untuk naik atas dan periksa bunyi apa yang kami dengar dan datang dari mana. Masya Allah Casey, perasaan debaran jantung dapat dirasakan. Akhirnya kami bersama-sama naik ke atas. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Aku tengok rumah ni teruk sangat dekat luar. Seram pula, macam rumah terbengkalai. Engkau ni cakap macam tu pula. Janganlah, ini kan rumah kita nak tinggal. Jangan cakap sembarang. Tak adalah, tapi kau tengok, dalam rumah ni cantik juga, bersih lah. Dekat luar tu, Masya Allah. Dah lah, angkat beg, masuk dalam, jom. Bila berada di dalam, kami pun terus naik ke atas, naik ke tingkat 2 di mana tempatnya bilik-bilik kami.
Saya memilih satu bilik dan Zulkifli, katanya Helmi kawan saya, memilih satu lagi bilik. Ada satu lagi bilik tidur yang kosong. Di atas tu ada 3 bilik tidur. Bilik yang kosong tu kami tidak buka dan tidak sentuh pun. Entah tak tahu kenapa pada hari itu kami tidak berbuat demikian. Casey dan pendengar Ria 897. Katanya Helmi dalam kiriman ini, anda bayangkan, bila malam tiba, saya dengan rakan saya iaitu Zulkifli berada di ruang tamu iaitu di bahagian bawah rumah itu, sedang duduk menonton TV sambil makan mi segera. Tiba-tiba dari bawah kami dengar sesuatu di atas iaitu di tingkat 2 rumah yang kami sewa. Ya Allah, bunyi apa tu? Zul, kau dengar tak? Bunyi macam ada benda dekat atas. Lah. Bunyi macam orang ketuk-ketuk Itulah, aku takutlah. Bunyi apa tu Siapa pula yang ketuk-ketuk dekat atas? Kita 2 orang je apa dalam rumah ni? Alah, kau ni takut sangat lah. Agaknya jiran sebelah tak? Zul, mana boleh jiran sebelah? Bunyi itu betul-betul datang dari atas tingkat 2 ni. Kau pergi periksa lah. Apa pula aku? Engkau lah. Temankan akulah, sama-sama kita pergi Pendengar Ria 897, saat itu saya dan juga rakan saya Zul berdiri dan berjalan perlahan-lahan menghampiri tangga untuk naik ke atas. Bila berada di bawah tangga, di hujung tangga, saya dengan Zulkifli fikir 2-3 kali. Saya tolak dia, dia tolak saya untuk naik atas dan periksa bunyi apa yang kami dengar dan datang dari mana. Masya Allah Casey, perasaan debaran jantung dapat dirasakan. Akhirnya kami bersama-sama naik ke atas. Hello, siapa dekat atas? Tolong bersuara. Zul, aku takutlah Zul. Kau dengar tu? Bunyi ketukan dia masih makin kuat. Aku pun takutlah. Kau tanya lagi lah, kau tanya lagi. Siapa tu? Jangan main-main Jangan ganggu kita. Siapa dekat atas? Bila saya dan rakan saya Zul naik tangga perlahan-lahan sambil saya bersuara dan bertanyakan siapa yang ada di atas, tapi tidak ada seorang pun yang menyahut pertanyaan kami. Malah semakin kami naik, semakin nak dekat sampai tingkat 2, semakin kuat bunyi ketukan yang kami dengar sejak awal di ruang tamu di bawah awal tadi. Bila sampai saja di penghujung tangga di tingkat 2, saya dan rakan saya berdiri. Hilmi cuba ceritakan situasi pada malam tersebut. Di hadapannya di rumah teres yang dia sewa di tingkat 2 merupakan koridor. Di sebelah kiri ada 2 bilik. Satu bilik Zul, satu bilik Helmi. Dan di sebelah kananlah bilik yang mana saya ceritakan awal tadi. Bila mereka sampai di rumah itu awal petang tadi, mereka tidak sama sekali memeriksa bilik yang kosong itu. Malah mereka terus turun bawah dan lakukan kerja-kerja yang lain. Jadi pada malam tersebut, katanya Helmi, saya rasakan mungkin ketukan yang mengganggu kami pada malam itu datang dari bilik berkenaan. Rakan pendengar Ria 897, saya dengan perlahan bersama dengan Zul berjalan menuju ke arah bilik yang kami tidak tengok awal tadi dan cuba membuka pintu. Zul, kunci bilik pada kau kan? Kau buka pintu Zul. Bukalah. Apa pula aku? Kunci bilik tadi aku kasih kau. Dalam poket kau lah. Alamak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah. Bayangkan pendengar Ria, apabila Hilmi menolak pintu tersebut, bilik itu memang gelap sangat-sangat. Jadi Zul, rakannya, cuba mencapai suis lampu untuk menghidupkan lampu dalam bilik tersebut, tetapi tidak berjaya. Beberapa kali percubaan, lampu masih belum dapat dinyalakan.
Setelah itu, saya dengan rakan saya Zul memandang ke dalam bilik tersebut. Dalam bilik itu, Casey, kalau boleh saya gambarkan kepada semua pendengar Misteri Jam 12, ada sebuah katil yang agak besar. Ada satu almari, ada juga satu almari solek di mana di situ ada cermin, ada juga tandas di dalam bilik tersebut. Jadi itu merupakan bilik utama dalam rumah teres yang kami sewa. Bila tengok keadaan bilik itu dalam keadaan gelap, memang menakutkan. Kami pun tutup pintu bilik itu balik. Dan saya bertanya dengan kawan saya, apakah sebenarnya bunyi ketukan yang kami dengar pada awal tadi? Rakan saya Zul pun mengatakan, sudahlah, kita anggap mungkin bunyi itu datang dari bumbung rumah ataupun bunyi dari rumah sebelah. Itulah penjelasan yang boleh kami fikirkan untuk setakat itu pada malam tersebut. Saya dengan rakan saya Zul turun ke bawah balik menonton TV sambil kita berbincang pasal sekolah. Kemudian setelah jam 11 lebih malam, kedua-duanya sudah mengantuk. Kami berdua naik ke bilik masing-masing untuk tidur. Bila berada dalam bilik saya langsung ke atas katil untuk lelapkan mata. Untuk pengetahuan Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, saya kalau tidur, katanya Helmi, memang tidak suka tutup pintu bilik. Saya ni boleh rasa lemas kalau tidur dengan keadaan pintu tertutup macam tu. Lazimnya saya akan buka pintu. Begitu juga pada malam tersebut di rumah yang kami sewa. Itu merupakan malam yang pertama kami berada di rumah yang kami sewa. Saya baring di atas katil dan golek kiri, golek kanan untuk cuba lelapkan mata. Dan akhirnya, Casey, saya tertidur. Saya rasa begitu juga dengan rakan saya Zul, mungkin juga telah tidur pada malam itu. Kemudian saya tidak pasti berapa lama telah pun saya lelapkan mata. Tapi yang saya pasti, apabila saya sedang nyenyak tidur, saya dikejutkan dengan sesuatu. Ya Allah, Tuanku. Siapa pula yang main ketuk-ketuk pagi-pagi buta ni? Dari tadi tak habis-habis ni. Zul. Zul. Kau ke tu? Zul. Mana pula si Zul ni? Pendengar Misteri Jam 12, pendengar Ria 897, Hilmi terus menceritakan lagi. Saya beranikan diri, Casey. Saya bangun dari katil, keluar dari bilik, berjalan perlahan-lahan. Tiba-tiba bunyi ketukan itu telah pun dikuasai dengan bunyi yang lain. Saya terdengar bunyi yang lain apabila saya berada di luar bilik saya di koridor rumah di tingkat 2. Zul, kau ke tu? Zul. Dengan segera saya menghampiri bilik Zul, membuka pintu bilik Zul. Alangkah terperanjatnya, Zulkifli rakan saya sedang baring di atas katil sambil menggelabah seolah-olah tidak boleh bernafas. Mata terbeliak, mulutnya berbuih-buih. Saya menghampiri Zul dan cuba tarik dia dari atas katil, barulah dia boleh terbangun. Zul, kau okey tak, Zul? Kenapa dengan kau, Zul? Zul, kau okey tak? Helmi, aku tak boleh bernafas. Tadi ada benda tahan aku, duduk atas badan aku, Helmi. Ya Allah, Zul. Apa yang jadi ni, Zul? Zul, kau dengar tak tadi? Kau dengar tak ada orang hempas pintu? Aku tak tahulah. Aku dah takut nak duduk rumah ni. Rumah apa ni?
Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuanku. Lepas satu-satu pula gangguan. Ya Allah, tolonglah. Casey dan juga pendengar Ria 897, setelah kejadian malam pertama menimpa kami, pelbagai gangguan yang datang daripada bilik kosong yang ada di hadapan bilik kami. Kami terpaksa tinggalkan rumah itu. Malah saya cuba beberapa kali hubungi lelaki yang telah pun menyewakan rumah tersebut, tetapi tidak berjaya menghubungi beliau. Saya cuba dan cuba, sampaikan apabila saya dan rakan saya Zul mengangkat barang-barang kami. Kami terus turun ke bawah. Di belakang Casey, macam-macam bunyi dan antaranya memanggil dan meminta tolong. Pendengar Ria 897, saya, kata Helmi, turun ke bawah, mencapai apa yang boleh dan keluar daripada rumah puaka tersebut. Bila berada di depan pintu besi, kami buka pintu besi tersebut, kami keluar dan pergi ke rumah jiran yang terletak 2 blok dari mana kami duduk. Dan kami ketuk pintu dan kami cuba bertanya pada jiran tersebut tentang rumah yang kami sewa. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Siapa tu? Bang, boleh saya tanya, bang? Ya, Dik, ada apa, Dik? Bang, minta maaf, bang. Saya Helmi, ni kawan saya Zul. Kami ni sewa rumah dekat ujung tu. Apa? Awak duduk rumah ujung tu? Astaghfirullahalazim. Siapa kasi awak sewa? Lelaki bawa proton, betul tak? Ya, bang. Betul, bang. Awak dah kena tipu ni. Rumah tu bekas rumah orang mati dibunuh. Isteri gantung diri dalam bilik. Macam mana awak boleh dapat sewa rumah ni? Dalam surat khabar, bang. Ya Allah, rumah tu sebenarnya rumah berantu. Dah ramai orang kena tipu. Malam ni awak bermalamlah rumah pakcik, ya. Pendengar Ria 897, rupa-rupanya rumah tersebut ada kes kematian, bunuh diri, gantung diri dalam rumah itu. Kesian sungguh nasib saya dengan kawan saya. Terpaksa bermalam di rumah jiran yang baik sangat-sangat, walaupun tak kenal dengan kami. Malam itu kami bermalam dan akhirnya pada pagi itu kami pulang ke kampung dengan hati yang berat. Itulah kisah pengalaman Casey yang ingin saya ketengahkan. Benda yang murah tidak semestinya bagus. Selamat tengah malam dari Helmi, pendengar peminat MG12 dari Malaysia. MG12 on call. MG12 on call. Pendengar Ria 897, sekarang tiba masanya untuk anda ikuti kisah pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Selamat tengah malam pada pendengar Ria 897. Berjumpa kita sekali lagi dalam lakonan kisah pendek, kiriman-kiriman email yang ingin saya Casey ketengahkan pada setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Pilihan saya berikut ini adalah kiriman dari Sharifah yang berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Sharifah. Saya ingin berkongsi pengalaman yang sebenar-benarnya berlaku terhadap diri saya. Untuk pengetahuan semua, saya adalah seorang usahawan. Begitulah permulaan hidup saya sebagai seorang usahawan kecil-kecilan. Kemudian semakin lama perniagaan saya semakin maju dan semakin itulah saya dapat banyak perhatian.
Perhatian dari pelanggan-pelanggan, malah juga perhatian daripada para peniaga yang lain. Katanya Sharifah, perhatian yang diperolehi dari para peniaga yang lain adalah penyebab mengapa kisah ini dikirimkan kepada saya. Casey, perniagaan saya mula kecil, malah semakin lama semakin besar. Itu pun atas hasil titik peluh saya. Bukan mana-mana pihak yang membantu saya. Saya membanting tulang siang malam. Saya berjaga hanya untuk menjayakan bisnes kecil menjadi besar. Itu sahaja. Saya seorang ibu tunggal. Saya ada 2 orang anak. Dan pengalaman saya ini mengajar saya banyak perkara supaya kita lebih berhati-hati. Antara perkara yang berlaku, pernah ada seorang pekerja saya di butik saya memberitahu saya ada sesuatu tak kena yang berlaku berkenaan dengan seorang pelanggan. Hello, Cik Puan. Ini saya, Linda. Ya, Linda. Ada apa, Linda? Cik Puan, saya nak bilang sesuatu. Awal tadi, bila saya jaga kedai, dalam pukul 7 lebih malam, ada perempuan ni masuk kedai. Dia pakai serba hitam. Kemudian wajahnya ditutup. Nampak mata saja. Dia masuk dalam kedai, dia keluarkan minyak wangi, dia sembuh satu kedai. Kemudian saya tengok dan saya tanya, apa yang kakak buat? Ya ke? Jadi apa dia cakap? Dia diam, kemudian dia tengok, dia tenung saya. Saya terdiam dan dia terus keluar. Astaghfirullahalazim, betul ke? Betul, Cik Puan. Setelah berbual di telefon dengan pekerja saya yang berada di kedai yang lain, pada malam itu terus bergegas ke kedai satu lagi untuk berjumpa dengan pembantu saya. Casey, rakaman CCTV menunjukkan memang benar ada seorang wanita masuk sekitar jam 7.20 malam. Masuk berpakaian serba hitam. Kemudian wajahnya tidak kelihatan sebab ditutupi dengan kain. Hanya nampak mata sahaja. Sejak masuk dari pintu, dia sudah pun menyemburkan semburan tersebut dan pekerja saya sebenarnya tidak nampak apa yang dilakukan. Kemudian bila dia masuk semakin dalam, barulah pekerja saya menegur, boleh saya bantu? Kemudian dia hanya diam dan terus menyembur sampaikan pekerja saya bertanya dan dia terus keluar dari kedai begitu saja. Itu telah pun membuat saya khawatir sangat-sangat atas apakah niat perbuatan wanita tersebut. Dan malam itu juga saya menelefon bapa saudara saya. Beliau adalah seorang ustaz yang dikenali dan untuk mendapatkan nasihat serta bantuan dari dia. Hello, Assalamualaikum, Ba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Ba, ni saya, Ba. Ni Sharifah. Oh, Sharifah. Apa khabar? Sharifah baik? Saya sihat, Ba. Ba, saya nak minta bantuan lah, Ba. Bantuan? Bantuan pasal apa? Sharifah dalam kesusahan ke? Sebenarnya macam ni. Tadi ada perempuan ni datang. Kata pekerja saya dekat kedai. Masuk kedai, dia sembuh dengan penyembuh. Dan dia terus keluar. Saya khawatir ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Astaghfirullahalazim. Baik, yang pertama kita jangan sangka buruk. Ya, Sharifah dah tutup kedai belum? Sharifah dah tutup kedai. Tapi kalau Bah nak datang, Sharifah tunggu. Baguslah tu. Sharifah tunggu. Bah akan siap. Nanti Bah jumpa dekat kedai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya berbual dengan bapa saudara saya yang saya tahu insya-Allah dengan izinnya akan membantu apa jua yang dilakukan oleh wanita tersebut, saya duduk di kedai dan menantikan kedatangan bapa saudara saya untuk lihat sebenarnya ada tak benda-benda yang tak baik yang dilakukan oleh wanita tersebut. Malah saya terus memberitahu pekerja saya Linda supaya pulang dan saya akan uruskan perkara ini sendiri. Rakan pendengar Ria 897, saya duduk dalam kedai seorang diri menantikan bapa saudara datang. Kedai dah ditutup Casey. Rata-rata depan kedai saya letak close dan di bahagian kedai lampunya pun saya matikan. Tiba-tiba saya terkejut sebenarnya apabila saya terpandang depan pintu kedai saya. Bukan di luar, malah seseorang yang saya ternampak itu berada di dalam kedai. Ini bermakna dia dah tolak pintu, masuk ke dalam dan berdiri di dalam tanpa saya sedari. Bila saya ternampak ada orang berdiri, sebabnya bahagian depan kedai saya gelap, hanya bahagian kaunter yang diterangi lampu. Saya bertanya, Assalamualaikum, minta maaf ya, kedai saya dah tutup. Kalau awak nak datang besok ya. Terima kasih.
Hello? Puan, minta maaf Puan. Kedai saya dah tutup. Kalau Puan nak datang besok ya. Terima kasih Puan. Hello, siapa tu? Jangan main-main Tolonglah, kedai saya dah tutup. Dalam pada masa yang sama, bapa saudara saya pun datang dan saya nampak dia sedang letakkan kenderaan di bahagian depan kedai saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, masuk bah. Terima kasih Sharifah, bila perkara ni berlaku Sharifah? Bah, tadi 7.20 malam. Tapi bah, sebelum bah datang, dalam 3 minit sebelum bah sampai, tadi ada susuk tubuh wanita berdiri depan pintu kedai dan mengerang. Sharifah ingatkan pelanggan. Sharifah suruh dia keluar. Katanya kedai dah tutup. Tapi dia tak gerak-gerak. Sharifah cakap lagi. Kemudian dia mengerang dan tak nampak wajah. Bila bah beri salam, entah benda tu hilang macam tu saja. Ya Allah. Sharifah, izinkan bah tengok kedai Sharifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bapa saudara saya terus membaca Yasin sampai habis sambil dia berjalan keliling kedai saya. Dia putar dan pusing beberapa kali sampai tamatnya surah Yasin dihabiskan. Sharifah, bah rasa ada orang niat tak baik dengan kau. Mungkin wanita yang kau nampak masuk dalam kedai telah pun sembuh sesuatu. Ini akan membahayakan hidup kau. Bah boleh bantu sekarang. Kita tengok macam mana. Bah akan pagar kedai kau. Ya? Bah pagar dan kita tengok. Kalau tak ada perubahan, Sharifah kena beritahu bah ya. Terima kasih bah. Bah tolonglah bah. Sharifah tak buat salah dengan orang pun. Sharifah pun tak tahu siapa orang tu. Tak apa, Sharifah sabar. Ini kadang-kala dunia perniagaan ni macam ni lah. Bah pun dulu berniaga. Macam-macam cabaran. Tapi tak apa. Yang baik, yang selalu benar, yang jujur, yang berniaga kerana Allah akan sentiasa dilindungi. Bah akan cuba pagar kedai Sharifah dan kita tengok macam mana. Terima kasih bah. Rakan pendengar Ria 897, pendengar-pendengar misteri jam 12. Katanya Sharifah, setelah bapa saudaranya datang membantu memagar kedai tersebut daripada sebarang perbuatan yang akan membahayakan diri Sharifah serta pekerja-pekerjanya, bapa saudara juga turut menghalau apa jua yang terdapat dalam kedai itu. Sharifah cuba beberapa kali bertanya kepada bapa saudaranya tetapi tidak ingin diberitahu. Malah setelah kejadian itu, lat beberapa hari sesuatu berlaku. Pendengar misteri jam 12, katanya Sharifah sama juga pada jam 7 lebih malam, pembantu kedai yang berada di dalam kedai menelefon Sharifah yang berada di kedai yang lain. Hello Puan, ini saya Linda Puan. Ya Linda, ada apa Linda? Puan ingat tak 2 minggu lepas saya ada cakap perempuan jubah hitam masuk dalam kedai? Linda, kenapa Linda cakap dengan saya? Kenapa? Perempuan tu Puan. Puan, saya takut Puan. Tolong saya Puan, saya takut. Linda cakap dengan saya Linda. Istighfar banyak-banyak Linda. Cakap dengan saya apa yang berlaku. Puan, perempuan tu Puan. Kisah pendek misteri jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, masuk bah. Terima kasih Sharifah, bila perkara ni berlaku Sharifah? Bah, tadi 7.20 malam. Tapi bah, sebelum bah datang, dalam 3 minit sebelum bah sampai, tadi ada susuk tubuh wanita berdiri depan pintu kedai
dan mengerang. Sharifah ingatkan pelanggan. Sharifah suruh dia keluar. Katanya kedai dah tutup. Tapi dia tak gerak-gerak. Sharifah cakap lagi. Kemudian dia mengerang dan tak nampak wajah. Bila Bah beri salam, entah benda tu hilang macam tu saja. Ya Allah. Sharifah, izinkan Bah tengok kedai Sharifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bapa saudara saya terus membaca Yasin sampai habis sambil dia berjalan keliling kedai saya. Dia putar dan pusing beberapa kali sampai tamatnya surah Yasin dihabiskan. Sharifah, Bah rasa ada orang niat tak baik dengan kau. Mungkin wanita yang kau nampak masuk dalam kedai telah pun sembuh sesuatu. Ini akan membahayakan hidup kau. Bah boleh bantu sekarang. Kita tengok macam mana. Bah akan pagar kedai kau. Ya? Bah pagar dan kita tengok. Kalau tak ada perubahan, Sharifah kena beritahu Bah ya. Terima kasih Bah. Bah tolonglah Bah. Sharifah tak buat salah dengan orang pun. Sharifah pun tak tahu siapa orang tu. Tak apa, Sharifah sabar. Ini kadang-kala dunia perniagaan ni macam ni lah. Bah pun dulu berniaga. Macam-macam cabaran. Tapi tak apa. Yang baik, yang selalu benar, yang jujur, yang berniaga kerana Allah akan sentiasa dilindungi. Bah akan cuba pagar kedai Sharifah dan kita tengok macam mana. Terima kasih Bah. Rakan pendengar Ria 897, pendengar-pendengar misteri jam 12. Katanya Sharifah, setelah bapa saudaranya datang membantu memagar kedai tersebut daripada sebarang perbuatan yang akan membahayakan diri Sharifah serta pekerja-pekerjanya, bapa saudara juga turut menghalau apa jua yang terdapat dalam kedai itu. Sharifah cuba beberapa kali bertanya kepada bapa saudaranya tetapi tidak ingin diberitahu. Malah setelah kejadian itu, lat beberapa hari sesuatu berlaku. Pendengar misteri jam 12, katanya Sharifah sama juga pada jam 7 lebih malam, pembantu kedai yang berada di dalam kedai menelefon Sharifah yang berada di kedai yang lain. Hello Puan, ini saya Linda Puan. Ya Linda, ada apa Linda? Puan ingat tak 2 minggu lepas saya ada cakap perempuan jubah hitam masuk dalam kedai? Linda, kenapa Linda cakap dengan saya? Kenapa? Perempuan tu Puan. Puan, saya takut Puan. Tolong saya Puan, saya takut. Linda cakap dengan saya Linda. Istighfar banyak-banyak Linda. Cakap dengan saya apa yang berlaku. Puan, perempuan tu Puan. Apabila saya bertanya Linda pekerja saya beberapa kali, adakah wanita itu masih berada di depan kedai dan sudahkah dia masuk ke dalam kedai, dan Linda mengatakan wanita tersebut yang berpakaian serba hitam dengan wajahnya ditutupi, hanya nampak mata saja, tidak masuk ke dalam dan masih berada di luar kedai. Saya berkata kepada Linda supaya tunggu sebentar dan jangan letak telefon. Dan dalam masa yang sama saya telah pun menghubungi bapa saudara saya untuk dapatkan bantuan. Bila saya telefon, bapa saudara bertanya pada saya, adakah wanita itu berada di depan kedai ataupun di dalam kedai? Dan saya bertanya Linda sekali lagi, adakah wanita itu berada di dalam kedai atau di luar kedai? Dan Linda masih mengatakan wanita tersebut berada di luar kedai. Bapa saudara saya pun mengatakan, jangan khawatir, ini bermakna kedai itu telah pun dipagar dengan betul dan wanita tersebut memang tidak boleh masuk ke dalam. Sekiranya kalau dia masuk ke dalam, dia akan terbakar. Pendengar misteri jam 12, bila dengar kata-kata bapa saudara saya, memang susah nak percaya. Sebabnya belum pernah nampak pun orang terbakar kerana kedai rumah yang dipagar. Dan setelah mendengar penjelasan bapa saudara saya, dengan segera saya memberitahu Linda. Puan, saya takut Puan. Tolong saya Puan. Dia masih diri dekat luar Puan. Linda tunggu. Linda, jangan takut.
Dia tak boleh masuk dalam sebabnya kedai tu dah dipagar. Linda kena sabar ya. Linda boleh tolong saya tak? Dalam laci dekat kaunter ada CD ayat kursi. Linda keluarkan CD tu, masuk dalam player, Linda putarkan dan tunggu sampai kami datang. Boleh tak Linda? Dalam laci puan. Saya cari puan, saya cari. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan ketika Linda, pekerja saya di kedai, sedang mencari CD ayat kursi yang saya simpan di salah satu laci di kawasan kaunter. Linda terdengar sesuatu, dan sesuatu ini lebih menakutkan dia. Puan dengar tak Puan? Puan, saya takut Puan. Linda, saya minta maaf Linda, tapi saya tak dengar apa yang berlaku Linda. Beritahu saya Linda. Puan, benda tu beri salam Puan. Ya Allah. Linda, tunggu sekejap Hello Ba. Ya, Ba di sini. Ba, Linda kata benda tu beri salam. Ya Allah, astagfirullahalazim. Cakap dengan Linda, jangan jawab salam itu. Itu bukan salam. Kalau Linda jawab salam, dia akan masuk. Cakap dengan Linda sekarang. Linda, tolong jangan jawab salam tu. Itu bukan salam Linda. Tolong Linda, kau jangan jawab salam tu. Puan, saya takut Puan. Puan, saya dah jumpa CD. Puan tunggu sekejap Puan jangan letak telefon. Di hujung talian, saya dapat mendengar apabila pekerja saya Linda memutarkan surah Ayatul Kursi melalui alat pemain CD. Setelah kedengaran berkumandangnya bacaan Ayatul Kursi, makhluk tersebut, wanita berjubah hitam yang berdiri di depan pintu sejak awal tadi, beredar dan berlalu pergi. Rakan pendengar Misteri Jam 12, saya kemudian terus bergegas ke kedai saya untuk berjumpa bersama dengan pekerja saya bersama-sama dengan kehadiran bapa saudara saya. Bila sampai di sana, bapa saudara memberitahu bahawa wanita ini tidak ingin bermain-main dengan saya, malah dia benar-benar ingin menjatuhkan perniagaan saya. Dan langkah seterusnya harus saya ambil untuk melindungi kedai saya, melindungi pekerja saya dan yang mustahak melindungi diri saya. Empunya diri tidak akan berhenti selagi saya tidak diapa-apakan. Mungkin melingkupkan perniagaan saya dan membuat saya jatuh sakit yang amat teruk dan mungkin boleh menyebabkan maut. Pada malam tersebut, saya menghantar Linda pulang ke rumah. Dia dalam keadaan trauma dan saya mengizinkan dia untuk bercuti selama lebih kurang 3 hari sebelum dia mula bertugas. Malah satu lagi kedai yang saya miliki, saya serahkan kepada seorang lagi pekerja saya, dan kedai yang sering diganggu ini, sayalah yang menjaganya sementara Linda bercuti selama 3 hari. Pendengar Ria 897, saya dapat rasakan seperti ada sesuatu berliga-liga di luar kedai. Malah memang benar kata-kata bapa saudara saya yang dia tidak akan henti melingkupkan perniagaan saya. Casey bayangkan, setelah kejadian malam itu, saya dah hantar Linda pulang dan saya pula mengambil alih menguruskan kedai tersebut. Selama beberapa hari itu, tidak ada seorang pelanggan pun yang datang. Dan sampaikan saya menelefon salah satu regular customer saya. Hello, Kak Mida, apa khabar? Siapa ni? Kak Mida, takkan tak kenal. Saya lah Sharifah. Oh, Sharifah. Ni saya nak tanya, Kak Mida sihat? Aku sihat. Tak adalah, saya dah berapa hari tak nampak Kak Mida. Selalu Kak Mida singgah kedai. Itulah dia.
Aku dah 2-3 kali pandu depan kedai kau. Setiap kali aku pandu kereta aku tengok kedai kau tutup. Kau tutup kedai lama Kenapa tak bilang? Kak Mida, saya tak tutup kedai. Dah 3-4 hari ni saya ada dalam kedai. Kak Mida salah kedai tak? Mana aku boleh salah kedai? Aku ni selalu datang kedai kau. Aku tahulah. Bila aku pandu, aku tengok kedai kau tu gelap sangat. Jadi aku ingatkan kau tutup. Mungkin kau pergi cuti ke? Aku pun tak nak telefon, tak nak ganggu. Tak apa. Besok saya ada kedai. Kalau kakak nak datang, kakak boleh datang. Yelah. Terima kasih Saya rasa pelik dan hairan. Dan terus selepas perbualan saya dengan salah seorang regular customer saya menelefon bapa saudara saya dan memberitahu masalah yang dialami oleh pelanggan-pelanggan saya yang mengatakan kedai saya tutup. Bukan saja itu, Casey, malah ada banyak perkara lain yang dilakukan. Antara perkara juga yang dilakukan oleh seseorang itu, sampaikan rumah saya pun nak dihantar dengan gangguan makhluk-makhluk halus. Bila saya pulang pada suatu malam, saya terperanjat di depan ruang tamu. Duduknya seorang wanita dalam keadaan sedang menangis. Belum sempat saya buka lampu, saya ternampak susuk tubuh itu. Saya terjerit. Saya buka saja lampu ruang tamu, benda itu hilang begitu saja. Perkara ini saya beritahu bapa saudara saya dan rumah saya juga turut dipagar supaya benda-benda yang dihantar tidak boleh masuk ke dalam. Malah, setiap kali bila saya pulang dari kedai saya ke rumah, dalam perjalanan itulah kepala saya akan rasa pening, rasa mabuk, nak muntah-muntah dibuatnya. Bila sampai masuk ke dalam rumah, semua akan menjadi okey. Macam biasa, tidak ada sebarang pening kepala. Sampaikan pada suatu malam, apabila saya tutup kedai agak lewat selepas jam 12:30 malam kerana saya telah pun membuat stok tik di kedai tersebut. Saya menuju ke arah kenderaan dan dapat rasakan seperti ada sesuatu yang mengikuri saya pulang. Jadi saya berhenti seketika, saya membaca surah dan saya terus langsung ke kenderaan. Bila saya nak memandu, nak pulang ke rumah, sesuatu berlaku dalam kenderaan saya. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Hello, Kak Mida, apa khabar? Siapa ni? Kak Mida, takkan tak kenal. Saya lah Sharifah. Oh, Sharifah. Ni saya nak tanya, Kak Mida sihat? Aku sihat. Tak adalah, saya dah berapa hari tak nampak Kak Mida. Selalu Kak Mida singgah kedai. Itulah dia. Aku dah 2-3 kali pandu depan kedai kau. Setiap kali aku pandu kereta aku tengok kedai kau tutup. Kau tutup kedai lama Kenapa tak bilang? Kak Mida, saya tak tutup kedai. Dah 3-4 hari ni saya ada dalam kedai. Kak Mida salah kedai tak? Mana aku boleh salah kedai? Aku ni selalu datang kedai kau. Aku tahulah. Bila aku pandu, aku tengok kedai kau tu gelap sangat. Jadi aku ingatkan kau tutup. Mungkin kau pergi cuti ke? Aku pun tak nak telefon, tak nak ganggu. Tak apa. Besok saya ada kedai. Kalau kakak nak datang, kakak boleh datang. Yelah. Terima kasih Saya rasa pelik dan hairan. Dan terus selepas perbualan saya dengan salah seorang regular customer saya menelefon bapa saudara saya dan memberitahu masalah yang dialami oleh pelanggan-pelanggan saya yang mengatakan kedai saya tutup. Bukan saja itu, Casey, malah ada banyak perkara lain yang dilakukan. Antara perkara juga yang dilakukan oleh seseorang itu, sampaikan rumah saya pun nak dihantar dengan gangguan makhluk-makhluk halus. Bila saya pulang pada suatu malam, saya terperanjat di depan ruang tamu. Duduknya seorang wanita dalam keadaan sedang menangis. Belum sempat saya buka lampu, saya ternampak susuk tubuh itu. Saya terjerit. Saya buka saja lampu ruang tamu, benda itu hilang begitu saja. Perkara ini saya beritahu bapa saudara saya dan rumah saya juga turut dipagar supaya benda-benda yang dihantar tidak boleh masuk ke dalam. Malah, setiap kali bila saya pulang dari kedai saya ke rumah, dalam perjalanan itulah kepala saya akan rasa pening, rasa mabuk, nak muntah-muntah dibuatnya. Bila sampai masuk ke dalam rumah, semua akan menjadi okey. Macam biasa, tidak ada sebarang pening kepala. Sampaikan pada suatu malam,
apabila saya tutup kedai agak lewat selepas jam 12.30 malam kerana saya telah pun membuat stok tik di kedai tersebut. Saya menuju ke arah kenderaan dan dapat rasakan seperti ada sesuatu yang mengikuri saya pulang. Jadi saya berhenti seketika, saya membaca surah dan saya terus langsung ke kenderaan. Bila saya nak memandu, nak pulang ke rumah, sesuatu berlaku dalam kenderaan saya. Kenapa pula hati aku ni macam rasa tak sedap? Pening betul kepala aku ni. Mabuk betul kepala aku. Aduh, sakit kepala. Casey dan juga pendengar Ria 897 FM. Apabila saya mula memandu dengan perlahan, sebabnya kepala saya mabuk sangat-sangat. Seperti kena serangan migrain. Saya terbau sesuatu dalam kenderaan saya. Bauan ini amat wangi sangat-sangat. Ya Allah, bau apa ni? Wangi. Lebih baik aku buka tingkap. Setelah saya membuka tingkap kenderaan saya, untuk menghilangkan rasa takut, rasa tak sedap hati, saya cuba buka radio. Dan di situlah sesuatu berlaku kepada diri saya. Pendengar Ria 897, percaya ataupun tidak, inilah yang saya alami pada malam itu. Memang kadang-kala bila fikirkan balik, mustahil perkara ini boleh menyerangi kita. Tetapi hakikatnya inilah yang saya alami ketika memandu selepas 12.30 malam dari kedai saya nak pulang ke rumah. Saya rasa pening yang teramat sangat. Kemudian dengan bauan yang wangi dalam kenderaan membuat saya membuka tingkap. Dan lalu bila nak hilangkan perasaan takut, perasaan seperti ada sesuatu yang tidak kena, saya cuba buka radio. Dan inilah perkara yang benar-benar menghantui saya berlaku. Hei, ya Allah. Kenapa pula dengan radio aku ni? Dalam banyak-banyak hari ni pula dibuat hal. Ya Allah. Casey, ketika saya sedang betulkan radio saya yang rosak, mencari saluran yang betul, tiba-tiba saya terdengar bisikan suara memanggil nama saya, nama penuh saya beberapa kali. Saya terus matikan radio dan memandu dengan membaca ayat kerusi diulang berkali-kali sampai saya sampai di kawasan rumah saya. Bila tiba di jalan nak masuk kawasan perumahan saya fikir 2-3 kali. Perlukah saya letak kenderaan di tempat letak kereta bertingkat ataupun saya letak saja di bawah, iaitu di loading unloading bay. Saya takut sebenarnya nak naik ke atas dan akhirnya saya buat keputusan untuk letak di loading unloading bay. Biarlah kena saman asalkan saya ni tidaklah ternampak terserempak sesuatu di luar jangkaan saya. Saya berjalan. Semakin saya keluar dari kenderaan, semakin laju langkah saya, semakin pening dan berat badan saya rasanya. Casey, betul Casey, saya ni pada malam tu rasa berat sangat. Seolah-olah bila-bila masa saya boleh jatuh pingsan. Setibanya depan pintu rumah, saya pun beri salam. Kemudian langkah dengan kaki kanan. Itulah yang dinasihatkan oleh bapa saudara saya. Kalau sampai rumah, beri salam. Kemudian langkah kaki kanan, masuk ke dalam rumah dan terus tutup pintu. Bayangkan pendengar Ria 897, katanya Sharifah, bila saya berada dalam rumah, segala rasa pening iaitu migrain dan beratnya kaki saya ini terus hilang begitu saja. Saya rasa seperti ada sesuatu yang di luar yang mengikuri saya pulang. Saya pun masuk ke dalam rumah. Saya bersihkan diri, saya mula nak masuk tidur. Bayangkan pendengar Ria 897,
apabila Sharifah dah masuk dalam bilik untuk lelapkan mata setelah sehari penat berada di kedainya, sesuatu berlaku. Ya Allah, ya Tuhanku. Siapa pula yang ketuk-ketuk tingkap aku ni? Ya Allah. Pada malam tersebut, saya diganggu dengan gangguan seperti bunyi orang beri salam. Saya juga dengar orang ketuk-ketuk tingkap rumah saya dan juga mengetuk-ngetuk pintu rumah saya. Anak perempuan saya yang berusia 14 tahun sampai keluar dari bilik dan memberitahu saya dia dengar ada orang ketuk pintu malam-malam. Dan saya kata pada anak perempuan saya, jangan indahkan, buat bodoh sudah, dan mari tidur bersama dengan saya. Sepanjang malam, Casey, anak saya ketakutan. Anak saya tanya, Mama, siapa yang ketuk tingkap tu, Mama? Dan saya hanya mampu mengatakan supaya jangan menegur, buat bodoh. Dan keesokan harinya, Casey, saya menghantar dia ke rumah kakak saya untuk tinggal di sana buat beberapa hari sebelum saya menguruskan masalah-masalah gangguan pada rumah. Anak lelaki saya sedang menjalani perkhidmatan negara. Jadi dalam rumah itu hanya saya dan anak perempuan saya saja yang tinggal. Malam tu antara malam yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Gangguan berterusan sampailah ke pagi. Apabila anak saya keluar ke sekolah, saya pun keluar untuk ke kedai saya. Setelah itu saya menelefon bapa saudara dan memberitahu tentang gangguan yang berlaku pada malam semalam, dan juga saya memberitahu dia tentang masalah pening kepala, masalah berat kaki saya bila berada di luar rumah dan bila berada di luar kedai. Bapa saudara saya menyuruh saya datang ke rumahnya selepas saya tutup kedai. Pada hari tersebut, saya tutup kedai sekitar jam 6 petang dan terus bergegas ke rumah bapa saudara saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sharifah, masuklah. Sila duduk. Sharifah, bagaimana dengan rasa pening dengan berat kaki tu? Alhamdulillah, bah. Tadi dekat luar, Sharifah rasa kaki ni berat sangat dan kepala Sharifah pening. Tapi bila masuk dalam rumah, bah, semua hilang. Bah, tolonglah, bah. Sharifah dah tak sanggup lagi, bah. Tolonglah, bah. Sharifah jangan khawatir ya. Ini pun dah nak masuk waktu maghrib. Kita solat maghrib, kemudian nanti bah usahakan. Casey dan juga pendengar Ria 897, setelah berbual seketika dengan bapa saudara saya, bapa saudara, isteri solat berjemaah. Setelah habis saja solat maghrib, dari solat maghrib sampailah ke solat isyak, kami bertiga membaca Yasin untuk beberapa kali. Setelah itu, ada juga doa-doa tolak bala yang telah pun dibacakan dan juga ada perkara-perkara yang dilakukan oleh bapa saudara saya. Setelah itu, kami solat isyak beramai-ramai. Kemudian kami keluar dan duduk di ruang tamu. Bah, macam mana, bah? Bah rasa pening kepala, berat kaki ni akan datang balik tak, bah? Sharifah, tunggu sekejap ya. Baba panggil Umi sekejap. Zakia, tolong abang boleh tak bukakan pintu? Tiba-tiba Casey, saya rasa pelik. Kenapa agaknya bapa saudara saya suruh isterinya membuka pintu rumah yang ditutup awal tadi? Bila pintu rumah dibuka, tiba-tiba bapa saudara saya istighfar beberapa kali. Astaghfirullahalazim. 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 Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembalilah kau kepada Tuhan kau.
Kenapa, Bah? Bah, kenapa, Bah? Sharifah, Baba bukan nak takutkan Sharifah. Sharifah kata Sharifah berat kaki, tak boleh berjalan. Tadi bila Umi buka pintu, depan pintu Sharifah ada perempuan dalam keadaan terbaring atas lantai, sedang tunggu Sharifah keluar rumah. Bila Sharifah jalan, cakap berat kaki, setiap kali keluar rumah yang telah pun dipagar, dia akan berpaut pada kaki Sharifah. Jadi bila Sharifah masuk kedai, Sharifah balik rumah, datang rumah Baba, rumah-rumah ni dah dipagar. Benda ni tak boleh masuk dalam. Sebab tu rasa ringan sangat. Pening-pening kepala tu ada satu lagi yang akan duduk dekat atas kepala Sharifah. Baba dah hantar dia balik. Kita cuba usaha dan kita tengok macam mana Sharifah kena banyak berdoa. Selepas malam tersebut, gangguan yang saya alami selama ini tiba-tiba berhenti. Tidak ada rasa pening kepala, berat kaki, malah keadaan kembali seperti sedia kala. Rakan pendengar Misteri Jam 12, mungkin agaknya bila bapa saudara saya menghantar barang-barang itu balik kepada tuannya, benda itu telah pun memakan tuannya balik. Wallahu a'lam bissawab, saya tidak pasti. Tapi itulah pengalaman ngeri saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.